Kalau kita tengok soalan, iaitu soalan yang ketiga. Kita kena pasti untuk setiap pun boleh ubah kepada setiap roti. Katakanlah cikgu, katakan mentega, cikgu katakan sebagai X. Roti coklat, cikgu namakan sebagai Y. Kemudian roti kelapa, cikgu namakan sebagai Z. Jadi daripada soalan tersebut, dia kata ketiga-tiga jenis roti ni dibuat berjumlah 2150. Untuk 2150, jadi kita boleh buat X tambah Y tambah Z, sama dengan 2150. Jadi yang ni cikgu boleh namakan sebagai persamaan yang pertama. Seterusnya kalau kita lihat juga, daripada maklumat soalan, dia kata kos untuk membuat sebuku roti bernilai RM2 kepada roti mentega, sebuku roti coklat RM3 dan sebuku roti kelapa ialah RM4. Di situ juga kita boleh bina persamaan yang mana tentang kos untuk 2X jadi kos untuk 2X iaitu 2 kali dengan roti mentega, tambah dengan kos untuk membuat roti coklat RM3 jadi 3Y. Kemudian kos untuk membuat roti kelapa ialah RM4 jadi 4Z. Dan jumlah kos tadi dimaklumkan iaitu berjumlah 6850. Maka ini kita boleh jadikan sebagai persamaan yang kedua. Seterusnya maklumat soalan, dia memberitahu tentang harga jualan bagi sebuku roti mentega, sebuku roti coklat dan sebuku roti kelapa, masing-masing ialah RM3, RM4.5 dan RM5.5. Jika keuntungan yang diperoleh setiap bulan ialah 2975, berapakah bilangan setiap jenis roti? Jadi kalau tengok di situ, keuntungan yang kita boleh dapat adalah sama dengan jualan tolak kos. Jadi keuntungan untuk roti mentega adalah jualan dia iaitu roti mentega dijual dengan harga RM3. Kemudian kos untuk roti mentega adalah sama dengan RM2. Jadi kita dapat untung RM1. Untuk roti coklat, kita jual dengan harga RM4.5. Kemudian kos iaitu sebanyak sebuku roti ialah RM3. Maka untung kita dapat RM1.5. Untuk roti kelapa, kita jual dengan harga RM5.5. Kos adalah sama dengan RM4. Maka untung kita untuk roti kelapa ialah RM1.5. Baik, daripada ketiga-tiga keuntungan kita diberi nilai jumlah untung adalah sebanyak 2975. Jadi di situ cikgu boleh buat satu lagi persamaan iaitu keuntungan untuk roti mentega RM1. Jadi RM1 cikgu boleh letak 1X ataupun X lah. Kemudian tambah dengan untung untuk roti coklat, RM1.5 kepada roti coklat Y. Kemudian untuk roti kelapa, RM1.5 juga. RM1.5 kepada roti kelapa iaitu Z. Dan jumlah keuntungan adalah 2975. Jadi saya boleh namakan ini sebagai persamaan yang ketiga. Yang ketiga. Baik. Jadi cikgu boleh tulis balik semua persamaan ini. Cikgu akan tulis balik ketiga-tiga persamaan ini.
X tambah Y tambah Z. Okey, sama dengan 2150. Okey, yang kedua ialah 2X tambah 3Y tambah 4Z. Okey, sama dengan 6850. Okey, kemudian yang ketiga X tambah 1.5Y. Okey, tambah 1.5Z. Okey, sama dengan 2975. Okey, jadi kita boleh namakan persamaan. Okey, yang ni yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, baik. Jadi kita boleh guna kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian untuk mencari nilai X, Y dan Z. X, Y dan Z merupakan bilangan kepada roti yang dibuat. Okey, jadi katakanlah yang pertama. Okey, daripada yang pertama, persamaan pertama, jadi kita boleh simplify, ringkaskan X itu adalah sama dengan 2150 tolak Y tolak Z. Okey, jadi cikgu boleh letak ini sebagai persamaan yang keempat. Okey, kemudian seterusnya kita akan simplify, gantikan persamaan yang keempat ke dalam 3. Okey, jadi cikgu akan gantikan tempat X ini yang ketiga. Okey, cikgu akan gantikan tempat X. Jadi X tadi cikgu ada 2150 tolak Y tolak Z. Jadi cikgu akan gantikan tempat X tu dengan 2150 tolak Y tolak Z. Okey, kemudian cikgu tambah balik 1.5Y tambah 1.5Z. Okey, sama dengan 2975. Okey, kemudian Y dan Y, Z dan Z kita boleh ringkaskan. Okey, jadi boleh tengok di situ kita ada negatif 1Y, kita ada positif 1.5Y. Kita ada negatif 1Z, kita ada positif 1.5Z. Jadi kita boleh ringkaskan kat situ. Okey, jadi bila cikgu ringkaskan, cikgu ada 2150. Okey, tambah dengan 0.5Y. Okey, tambah dengan 0.5Z. Okey, kemudian sama dengan 2975. Okey, jadi yang ini cikgu akan ringkaskan. Cikgu akan tukar 0.5 kepada 1/2Y. Okey, tambah dengan 1/2Z. Sama dengan 2975 tolak 2150. Jadi cikgu akan dapat 825. Okey, baik. Seterusnya daripada persamaan ini juga, cikgu boleh ringkaskan dia lagi. Okey, jadi kita boleh buat Y tambah Z. Okey, per 2 sama dengan 825. Jadi Y tambah Z. Okey, sama dengan 825 kali dengan 2. Kita akan dapat 1650. Okey, kemudian cikgu boleh ringkaskan Y kepada 1650 tolak Z. Okey, jadi ini cikgu boleh letak sebagai persamaan yang kelima. Okey, baik. Jadi daripada persamaan itu, untuk persamaan 4, daripada 4, jadi cikgu boleh gantikan 5 ke dalam 4, ke dalam persamaan 4. Jadi persamaan 4 tadi cikgu dapat X sama dengan 2150 tolak Y tolak Z. Jadi cikgu akan masukkan, cikgu letak kat situ, 4, cikgu tulis balik 4. Adalah X sama dengan 2150 tolak Y tolak Z. Jadi cikgu akan gantikan yang 5 tadi, iaitu Y sama dengan 1650 tolak Z ke dalam persamaan ini. Jadi X adalah sama dengan 2150 tolak Y
Y ni cikgu ambil kat sini lah. Ya. Jadi cikgu akan ambil 1650 tolak Z. Okey, kemudian tolak Z di situ. Okey, jadi cikgu boleh ringkaskan 2150 tolak 1650. Okey, tambah Z tolak Z. Okey, jadi Z tolak Z habislah. Jadi X kat sini ialah 2150 tolak 1650. Jadi cikgu akan dapat 500. Okey, itu untuk nilai X. Okey, seterusnya, okey, bila kita dah dapat X, okey, kita boleh gantikan dalam persamaan. Katakanlah cikgu gantikan dalam persamaan. Gantikan. Okey, X sama dengan 500. Okey, cikgu gantikan ke dalam persamaan kedua. Katakanlah cikgu masuk kedua. Okey, persamaan kedua cikgu ada 2X tambah 3Y tambah 4Z. Okey, sama dengan 6850. Okey, jadi 500 dah ada untuk X. Jadi cikgu boleh gantikan tempat X dengan 500. Okey, tambah 3Y. Y juga cikgu boleh gantikan dengan persamaan yang kelima tadi. Ya, persamaan yang kelima. Okey. Jadi Y cikgu boleh gantikan dengan yang kelima. Yang kelima tadi cikgu ada 1 Y adalah sama dengan 1650 tolak Z kan. Jadi cikgu ganti kat situ 1650 tolak Z. Ya, sebab cikgu di sini kalau cikgu gantikan tempat tu maka pemboleh ubah cikgu akan tinggal Z dia lah di sini. Okey. Lepas tu cikgu tambah balik 4Z. Okey. Sama dengan 6850. Okey. Baik. Jadi cikgu akan tulis balik 2 kali 500 tambah 3 1650 tolak Z. Okey, yang cikgu ganti tempat Y. Kemudian tambah 4Z. Okey, sama dengan 6850. Okey. Jadi cikgu akan expand, Jadi 2 kali 500 1000. Okey, tambah 3 kali 1650 4950. Okey, 3 kali negatif Z negatif 3Z. Okey, tambah 4Z. Okey, sama dengan 6850. Okey, jadi nombor dengan nombor kita akan bawa ke sebelah kanan. Okey, negatif 3Z tambah 4Z. Kita akan selesai di sini dapat Z. Okey. Jadi 6850 tolakkan dengan 1000 tolakkan dengan 4950. Jadi cikgu akan dapat 900. Okey. Jadi cikgu akan dapat Z sama dengan 900. Okey. Kemudian X dah ada, Z dah ada, Y. Okey, Y jadi kita akan gantikan pula X 500 dan Z 900 ke dalam persamaan yang kelima. Yang kelima. Jadi yang kelima tadi kita ada Y sama dengan 1650 tolak Z. Okey. Jadi Y sama dengan, okey, jadi kita ambil ini je lah. Okey, 1650 tolak Z tolak 900. Okey, jadi Y kita adalah sama dengan 750. Okey. Jadi nilai untuk X adalah 500. Kemudian nilai untuk Z adalah 900 dan kemudian nilai kepada Y adalah 750. Okey, kesemuanya dalam bentuk bilangan setiap roti yang dibuat. Ya, untuk X adalah roti mentega sebanyak 500 biji. Kemudian untuk Z ialah bilangan roti kelapa 900 biji. Kemudian Y ialah bilangan roti coklat 750 biji. Baik, itu saja.